Pada batang tubuh wanita ni, kita tahu bahagian mana yang boleh apabila dia kelihatan menaikkan syahwat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Baik, saya teringat saya nak jawab soalan ni sebab ramai juga yang minta saya kupas. Ada satu TikTok ataupun video pendek yang menjawab soalan apakah hukum memakai tudung kecil. Sekarang kan ada yang pakai tudung kecil lilit leher, tudung kecil basuh lilit leher kan. Maksudnya dia tidak melabuhkan tudung tu menutupi dada. Subhanallah. Sahabat-sahabat, Masya Allah, berkenaan dengan ni, ada yang menyebutkan begini. Dia kata boleh pakai, maksudnya pakailah. Jawapannya bukan jawapan saya, sabar ya. Maksudnya banyak dah pihak yang menjawab boleh je pakai tudung tutup, maksudnya lilit leher tu kan. Tudung tu lilit leher. Lepas tu yang penting baju longgar. Katanya yang penting baju tu longgar. Tuan-tuan sekalian, ada yang kata macam orang Arab tu lah, macam orang Arab. Kalau orang Mekah, Madinah, banyaknya pakai tudung, selendang, lilit leher, kemudian jubah mereka tu longgar. Tuan-tuan sekalian, baju ni walaupun longgar, dia ada sikap melekat. Memang ada, kecuali kalau baju tu, dia pakai baju, kemudian ada lapisan lain dekat luar yang tidak melekat. Sebenarnya tudung pun dia ada sikap melekat juga, tapi tudung ni kita boleh kontrol, faham? Contoh kalau angin datang, kita bolehlah tarik tudung kita ke depan, faham ya? Kalau angin datang, kita masih boleh cover. Bahagian yang perlu disembunyikan pada batang tubuh wanita ni, kita tahu bahagian mana yang boleh apabila dia kelihatan menaikkan syahwat. Kita tak perlu nak selindung, tak perlu nak tipu, tak perlu nak berlapik. Kita tahu bahagian mana, semua orang tahu, perempuan tahu, lelaki tahu. Bahagian mana yang paling sensitif, yang paling perlu dijaga. Okey. Bagi yang kata Ustazah ni, benda tu biasa je, Ustazah ya lebih-lebih. Saya tak rasa apa pun kalau saya tengok. Tak rasa apa. Bahaya bila kata-kata sedemikian. Dia mengukur satu syariat mengikut rasa dia. Dia tak rasa, so bagi dia okey. Dia tak feel pun bersalah, so okey. Ada orang, dia dah biasa buat salah, tak rasa bersalah dah. Ada orang terbiasa dengan dosa, tak rasa berdosa bila buat dosa. Itu sangat bahaya. Kalau kita pakai tudung, tak semestinya tudung labuh macam saya. Saya pun bukan labuh sangat. Ada orang labuh lagi. Tak semestinya design macam saya. Pakailah design fashion apa pun. Tetapi bila kita pakai tudung yang labuh daripada dada, maka jika ada angin kuat, ada keadaan, kita masih boleh tarik. Kita masih boleh kontrol. Kita masih boleh letak tangan ke kat dalam dan sebagainya. Faham kan maksud tu? Benda-benda mudah, simple untuk difahami. Tetapi apabila kita pakai hanya lilit di leher ataupun kita selempang di belakang dengan kita buat alasan baju kita longgar, tapi baju ni satu pakaian yang bersikap melekat. Minta maaf, bila kita berjalan ataupun kita bergerak, ada angin sedikit, dia dah membentuk, dia dah nampak dah. Tak sama dengan ada satu lapisan ini tudung, dia tidak melekat pada badan. Tudung adalah dia melekat pada kepala, lalu dia lepas daripada badan. Baju pula adalah pakaian yang melekat pada badan. Tudung dia melekat pada kepala saja. Fahamlah ni konsep tudung. Masya Allah. Jadi apabila dia dilabuhkan, maka dia di bahagian lepas. So kita bukan kata, kita tak kata pakaian macam awak. Tuan pasal kalau kita pergi di Mekah Madinah, yelah kita boleh tengok orang Arab di Mekah Madinah lah, umrah kan. Anak-anak saya yang lelaki, Imran, Saufar, asyik tanya, Umi, kenapa orang Arab pakai macam tu? Apa maksudnya? Kenapa mereka tak tutup aurat dengan sempurna? Sebab itu saya suka untuk menjawab. Janganlah kita berikan contoh atau alasan orang Arab. Orang Arab pun samalah dengan orang Melayu. Ada yang taat, ada yang tidak.
Ada yang tutup aurat dengan sempurna, ada yang tidak sempurna. So janganlah kita beri alasan nak membenarkan pakaian kita dengan beri contoh orang Arab. Subhanallah, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Kalau kita pergi kat sana, kenapa kita tidak jadikan contoh orang Arab yang pakai serba hitam dengan pakaian tudung dia yang longgar? Kan ada ramai yang pakai macam tu. Tudung tu daripada atas sampai kaki. Tudung tu. Dengan longgar, dengan besar. Kenapa kita tak ambil yang tu sebagai contoh? Kenapa kita suka ambil contoh yang kurang menutup? Sebab manusia akan mencari sebab, mencari alasan, mencari hujah yang akan menyokong apa yang dia buat. So dia cari contoh-contoh yang begitu untuk menguatkan apa yang dia buat. Sedangkan ada contoh yang baik, ada contoh yang lebih baik, ada contoh yang terbaik, tapi tak ambil contoh tu. Sebab contoh tu tak kena dengan kehendak, keinginan dia. Jadi sekiranya betul ada baju yang memang betul-betul besar, siap ada ropo-ropo kat depan, wallahualam macam mana, dan kalau bergerak angin datang pun dia tidak melekat. Saya tak katakan tudung cara saya pakai ini terbaik, tidak. Sebab tidak ada istilah pun fashion mana terbaik. Sebab fashion selagi mana dia menutup aurat, maka ia baik, ia terbaik. Tak kira lah short ke apa ke, design macam mana, asalkan dia boleh cover. Kita kena perhatikan juga jenis kain. Ada kain likra yang nipis melekat. Walaupun pakai labur, dah labur dah ni, tapi melekat. Dia tak perlu ada angin kuat. Dia cukup dia berjalan dah nampak lah. Dan ada keadaan yang mana wanita, dia menghadapi kesukaran sebab bahagian-bahagian tertentu menonjol. Faham ya? Bukan menonjol. Walaupun dia pakai labur, longgar, sekian-sekian, tapi tetap kelihatan, maka itu di luar tanggungan dia. Tapi dia berusaha. Yang penting dia berusaha. Jenis kain juga mempengaruhi. Ada yang memang labur dah, tapi kain tu melekat. Jadi ada setengah keadaan dia nampak sekali-sekala, okeylah. Nak betul-betul tak nampak tu mungkin agak susah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, ada orang dia kata dia pakai kena tudung bercorak. Kalau tak bercorak memang akan nampak. So silakan. Apa sahaja cara, apa sahaja kaedah fashion yang boleh menutup aurat, menutup sesuatu yang perlu ditutup, sesuatu yang boleh menaikkan syahwat dan sebagainya. Jadi kita bukan kata totally tak boleh pakai macam tu. Tudung ke belakang, lepas tu sekian, sebab dia bagi alasan baju dia memang longgar, memang tak nampak langsung bentuk badan. Silakan. Mungkin dia berjalan dalam shopping complex, memang baju tu kemeja yang besar, tebal, memang tak nampak, sekian-sekian. Sebab itu kadang-kadang, minta maaf lah, wanita pakai baju kot, lepas tu tudung kat dalam, kita memang segan sikit tengok. Tapi ada kod etika pakai macam tu. Dan ada yang pakai kod tebal, tak nampak. Dan kod tu longgar. Kalau kita tengok anggota polis wanita dan sebagainya kan, jadi mereka boleh berpakaian dalam keadaan tetap menjaga bentuk badan tu masih lagi tidak kelihatan. Ada yang tanya, tapi ada soalan pula. Yang baginya adalah soalan, kita pakai tudung menutup tapi membawa motor tu kira macam mana? Tuan-puan sekian, tak ada masalah bawa motor. Dulu saya pun rempit juga, tapi bila bawa motor perempuan eloknya pakai blazer. Bukan blazer, kita panggil apa tu? Pakai jaket. Sebab yang tu boleh cover, kan? Saya dulu masa belajar dekat Kuza, Uniza, memang tetap yang pakai macam tu lah. Supaya kalau pakai tudung macam ni, dia naik. Dia akan naik kan, tercabut tudung. So pakai yang tu, pakai yang besar ni, lepas dah sampai je buka terus. Windbreaker, hoodie macam tu lah. Ada yang kata, betul ke wanita yang dah menopause tak wajib pakai tudung? Tak. Mana? Wajib pakai tudung. Yang ada keringanannya, yang ada keringanan adalah wanita tua renta. Maksudnya tua sangat, 80 lebih, 90 lebih. Bukan tak wajib pakai tudung, tetap wajib pakai tudung. Tetapi ada bahagian tertentu auratnya diringankan. Contoh, kakinya, mungkin lengannya, kan? Maksudnya tua renta sangat dah ni. Tua bongkok, tua semua dah putih muka dah ni. Maksudnya suka dah dia nak tutup aurat dengan sempurna. Dia dah sakit terlantar, orang datang, orang cover dengan apa ni?
dengan tuala je, nampaklah sikit-sikit aurat, dia dah ada keringanan. Tapi ada ramai orang tua sekarang dah menopause 60-70 masih mengancam lagi. Bukan mengancam macam mana, maksudnya sihat lagi, tak ada halangan pun untuk dia menutup aurat. Dia masih keluar lagi, berjumpa orang sana, orang sini. Tu apa sekalian, 60 tu sekarang ni muda lagi. Orang umur 60 sekarang ni macam umur 50 lebih, 40 lebih kan. Kadang umur 70 pun masih cantik, masih elok lagi. Jadi tua renta ni tua yang tua sungguh-sungguh. Orang kata orang tua bongkok, apa tua lah, orang tua sangat. Macam tu, okey, Masya Allah. Jadi berhati-hatilah, janganlah kita mempermudahkan. Maksudnya orang tua ni, orang tua yang kalau orang tengok memang mustahil dah orang naik syahwat melihatnya. Macam tu. Jadi ada keringanan. Jadi kadang dia nak pergi kedai tu kan, dia pakai kain batik tu pun dah singkat, jadi dimaafkan. Kan, nampak lengan dia pakai baju t-shirt lengan pendek ataupun baju yang dia singsing. Dia pun pakai selendang, dia pun ni bahagian dada dia pun dah tak ada. Maksudnya dia pakai ni dia tak tutup. Ada keringat, tapi dia kena berusaha juga menutup auratnya. Macam tu. Bukan bebas free hair, aku dah tua renta, umur aku dah 7 lebih, free hair bebas. Islam mesti menuntut untuk kita menjaga